Dari kecil sehingga dewasa, kau menyayang dan sering memanja, menanam iman, menyemaikan takwa, mengajar kami muliakan agama. Ayah, ibu, berkorban jiwa, berkorbankan harta. Ayah, ibu, semoga Allah tinggikan derajatmu. Sebelum nyawa meninggalkan jasad, sebelum surya terbitnya di barat, kau amanahkan Al-Quran dan Sunnah, jadi panduan di akhir zaman. Belayanmu masih ku terasa, ya Allah tempatkan mereka di syurga. Kami cintakan Allah, kami kasihkan Rasul, Kami sayangkan ayah, kami sayangi ibu. ayah, ibu. Ampuni dosa kami semua. Ayah, ibu. Doakan kami dunia dan akhirat. Dari kecil sehingga dewasa, kau menyayang dan sering memanja, menanam iman, menyemaikan takwa, mengajar kami muliakan agama. Ayah, ibu, berkorban jiwa, berkorbankan harta. Ayah, ibu, semoga Allah tinggikan derajatmu. Syakiran ini terbina daripada tahun 2001 sehingga kini kami mempunyai 3 cawangan. Pertama adalah daripada Taman Ceras Utama, dan yang kedua berada di Alam Damai, dan yang ketiga adalah Bandar Sri Putra bertempat di Kajang, Selangor. Pendidikan kami ini menggunakan silibus Kementerian Pendidikan. Yang kedua, kami menggunakan silibus daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dan yang ketiga kami menggunakan pembelajaran menggunakan silibus Wilayah Persekutuan Jawi sendiri. Peringkat pertama kami bermula daripada peringkat prasekolah. Prasekolah kami ini menggunakan konsep pembelajaran fun learning, iaitu menggabungkan ketiga-tiga silibus integrate kami, iaitu tahfiz, akademik dan agama lah. Jadi untuk pelajar-pelajar tahfiz kami ini, kami menggunakan sistem tahfiz iaitu Al-Hira sendiri, dan yang lain itu lebih kepada pembelajaran 3M lah, membaca, menulis dan mengira. Kami menerapkan untuk sekolah rendah lebih kepada 2 konsep pembelajaran lah, iaitu daripada sudut akademik dan pentarbiahan pelajar itu sendiri. Kokurikulum kami tidak tinggalkan. Kokurikulum kami menggabungkan semua pembelajaran yang ada dalam silibus kementerian, iaitu kokurikulum daripada unit beruniform. Yang kedua, kami menggunakan kelab yang ada, sukan, dan yang ketiga kami buat tambahan kepada usrah sendirilah, yang mana pelajar ini bukan setakat kami nak fokus kepada akademik, tetapi kami lebih kepada pentarbiahan pelajar juga. Sekolah menengah kami daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, yang mana sekolah menengah hanya ada di Bandar Sri Putra sahaja, dan insya-Allah kita akan membuat sekolah menengah juga di Alam Damai menggunakan silibus KPM sendiri, dan selebihnya kami lebih kepada proses pentarbiahan pelajar lah. Kami juga mempunyai asrama yang memudahkan kepada orang luar.
Konsep asrama kami adalah asrama yang menerapkan semua sistem pembelajaran juga di sekolah, dan mereka akan bawa di asrama lah. Sebagai contoh, pelajar-pelajar asrama ini ada aktiviti dalam pentarbiahan seperti membaca kitab, aktiviti luar seperti taekwondo. Pelajar-pelajar ini diberi ruang kebebasan untuk belajar apa sahaja yang Asyakirin sediakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada minggu ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan menganjurkan suatu program Borak Parenting yang mana kita akan tampilkan setiap minggu pada hari Rabu itu panel-panel jemputan secara jemputan khas bagi membincangkan, berkongsi tentang topik kekeluargaan ataupun tips pendidikan anak-anak sebagai suatu alternatif untuk sama-sama kita mempertingkatkan ilmu pendidikan anak-anak mengikut perspektif Islam, insya-Allah. Jadi pada minggu ini, seperti yang kita telah iklan wawakan, alhamdulillah akhirnya kami dapat menjemput Al-Fadil Ustaz Ilyas Ismail yang tidak asing lagi di kaca TV, di radio-radio seperti yang kita sedia maklum, dengan untuk membawakan satu topik pada malam ini seperti yang telah kami maklumkan, iaitu bagaimana untuk fahami emosi anak. Okey. So Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Khairul Amri sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ustaz, rumah kat mana Ustaz? Rumah sini ya, Bukit Mahkota Kajang sini, dekat dengan sekolah kita jugalah. Ustaz bukan Bangi? Ustaz Bangi ke Bukit Mahkota? Bangi ke Bukit Mahkota? Bukit Mahkota. Kalau orang tanya kan Bangi, nak senang jawab je tu. Okey, baik, insya-Allah. So tanpa membuang masa, kita nak gunakan ruang yang ada ini sepenuhnya untuk Ustaz berkongsi tentang tajuk pada malam ini, iaitu bagaimana untuk fahami emosi anak. Jadi sebelum kita meminta Ustaz untuk memulakan bicara, jadi yang pertama sekali tuan-puan sekalian, minta tolong pada semua ibu ayah bantu kami share video ni supaya ramai lagi ibu ayah dapat manfaat bersama pada malam ini. Dan yang kedua, program pada malam ini bukan berbentuk ceramah kuliah tapi lebih kepada bual bicara. Jadi saya sebagai host menantikan soalan tuan-puan sekalian. Kepada siapa yang ingin menanyakan soalan tentang topik pada malam ini, boleh tulis dekat ruang komen untuk saya pinkan soalan tersebut untuk Ustaz Al-Fadil Ustaz untuk memberikan respon jawapan, insya-Allah. Jadi untuk permulaan ni Ustaz, apakah yang boleh Ustaz kongsikan pada kami tentang tajuk fahami emosi anak? Tafadhal masykurah Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapat kita sama-sama pada malam ini dalam ruangan Borak Parenting, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, yang dibawakan oleh Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakirin. Sahabat saya Ustaz Khairul Amri dan semua rakan-rakan warga Asyakirin maupun semua viewer, penonton, follower yang menonton pada waktu ini, didoakan semoga semuanya baik-baik saja dan diberikan rahmat yang berpanjangan dunia dan akhirat. Dan jangan lupa seperti mana yang Ustaz Khairul Amri ataupun host kita sebutkan sebentar tadi, jangan lupa untuk share, panjang-panjangkan video perkongsian ini, semoga ia dapat dimanfaatkan
dan dapat disebarluaskan kebaikannya, insya-Allah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Nur Eliana. Dia kata best tajuk malam ni. Terima kasih. Para penonton semua, tajuk kita adalah berkait tentang fahami emosi anak. Sebagai kita ibu ayah di atas muka bumi ini, bagus kita sama ada yang sudah bergelar ibu ayah, ataupun yang bakal menjadi ibu ayah, ataupun yang merancang nak membina rumah tangga. Ini tajuk sangat penting untuk kita kongsikan bersama. Sebab bila kita perhatikan, Ustaz Hairul Amri dan semua para penonton, bila kita perhatikan dalam kehidupan ni ada beberapa jenis kriteria mak bapak. Mak bapak ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada macam-macam passion, jenis. Ada mak bapak dipanggil jenis grade A. Ada ibu ayah yang grade B. Ada ibu ayah jenis grade C. Apa ni Ustaz yang grade-grade macam telur ni? Bukan telur, tapi nak bagi tahunya ada ibu ayah dia jenis grade A. Grade A ni sifatnya dia bersungguh-sungguh, dia ada kasih sayang, tegas, ilmu menjadi keutamaan. Dia bersungguh-sungguh. Maknanya kalau dia hantar anak dia masuk sebagai contoh ke sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakiri ni, daripada start bayar yuran ataupun daftar tu, memang bersungguh dia sentiasa ambil berat. Dia memantau pelajaran anak dia, hafalan anak dia, macam mana setakat ni, kalau ada masalah di sana sini tu, dia akan ambil tahu sungguh. Kadang tu kalau aktiviti di sekolah, mesyuarat ibu bapa dan guru, dia akan ambil bahagian, ambil pot lah orang kata. Ini jenis mak bapak grade A, kasih sayang, dan dia tegas. Tegas ni bukan maknanya suka mengamuk. Ada orang fikir, oi bapak dia tu tegas betul lah. Pasal suka mengamuk, tengking-tengking. Itu rimau, King Kong. Dia kalau tegas ni, maknanya dia cakap serupa bikin. Dia suruh anak dia pergi mandi, semayang. Maka dia pun buat benda yang sama. Ini suruh anak mandi semayang dan dia pun tawel lagi. Mandi pun tak lagi. Cakap tak serupa bikin. Anak tak hormat kalau macam tu. Dan dia juga seorang ibu ayah yang bersifat ilmu menjadi keutamaan. Agama ataupun subjek-subjek pelajaran di sekolah itu, dia jadikan tu keutamaan. Walaupun kadang mak bapak belajarnya tak tinggi sangat. Kerja pun mungkin pangkat tak berapa tinggi. Tapi dia akan memastikan anak-anaknya tu hebat-hebat. Saya Ustaz Hairul Amri pernah sekali dulu jumpa ada satu orang ibu ayah ni, seorang ni pengawal keselamatan, Pak Gad. Pak Gad ni dia satu hari kita dijemput untuk menyampaikan sedikit ucapan sempena dengan majlis convocation di sebuah college Jadi dia jemput kita lah bagi ucapan sikit dalam 20 minit macam tu, okey lah. Tapi menariknya Ustaz, habis-habis bagi kuliah itu perkongsian tu, datang satu orang pakai uniform security. Dia kata terima kasih lah Ustaz bagi ucapan. Untuk saya dan anak-anak juga untuk manfaat. Saya kata terima kasih, alhamdulillah lah. Cuma saya tanya dia, abang kerja sini lama dah? Lama dah. Ini anak saya ni Kongo, dia kata. Oh anak Kongo. Dia sebut ringkas cerita, anak dia tu antara best student, pelajar cemerlang dekat college tu. Rupanya bapa hanya pengawal keselamatan. Apa yang boleh saya simpulkan, walaupun bapa itu gajinya kecil tapi jiwanya besar. Bapa walau gaji kecil, jiwa besar. Nak mendidik anak, dia tak mau anak dia setakat jadi macam dia, lebih daripada dia lagi. Saya kira ni Ustaz, maknanya ini jenis bapa apa tau? Grade A, bersungguh, kasih sayang, tegak ilmu. Ada juga ibu ayah jenis grade B. Sifat ni apa? Banyak doa, kurang usaha. Bagus, banyak berdoa. Tapi dari sudut usaha tu tak berapa nak ada. Asal jumpa ustaz-ustaz, minta air penawar. Anak malah pergi sekolah, minta jampi sikit. Bukan tak boleh ustaz kan? Tak ada masalah. Numpang-numpang berkat tu guru ni tak ada masalah. Tapi kalau dah tak ada ikhtiar lain, tuition pun tak hantar, kelas motivasi pun tak hantar, suruh dengar malam ni, share pun tak mau. Tak sudi nak share video malam ni. Apa cerlu? Share lah kan. Kita kadang nak cakap dengan anak, tak apa nak pandai. Ni ada orang tukang kongsi, tolonglah share video ni boleh. Jadi maknanya grade B ni dia kurang usaha.
Tapi doa sakan, tapi dia kurang usaha. Dia tak berapa nak ada semangat tapi kurang. Tapi lagi teruk nak dibandingkan dengan B ni iaitu grade C. Grade C ni dia jenis apa? Suka mengamuk, hukum tak tentu arah dan dia suka bagi orang panggil apa? Punishment ni, orang panggil apa? Denda. Denda tak tentu pasal dan tak ada langsung kasih sayang. Maknanya dia ni seorang yang ambil berat pelajaran anak langsung tidak, tahu-tahu nak anak tu cemerlang. Tahu-tahu nak anak tu hafiz, terus menghafal Quran dah. Nah, tapi tak ada dipantaunya hafalan anak tu ke semak kau. Tak ada dia tak ambil tahu langsung. Tapi kalau anak tu result tak apa bagus kan, dia marah, dia nak pukul saja, macam-macam lah. Ada sekali tu bapak tu, dia balik kerja dengan penat-penat. Lepas tu anak dia pula tunjuk result keputusan dengan bahasa Melayunya C, sainsnya D, matematiknya E. Tak ada yang elok lah, semuanya memang suul khatimah lah, buruk. Bukan muslim khatimah, suul khatimah lah semua, memang apa tu penamat yang buruk lah. Memang ayah dia marah, ayah dia kata kau ni pemalas, menghabiskan korek, habis duit aku lah. Anak dia kata abah nanti dulu. Sebenarnya nak bagi tahu ini keputusan ayah masa kecil dulu, jumpa dalam almari, nak tanya nak buang ke nak simpan. Untuk bapak dia punya. Bapak dia dah malu dah. Simpan balik. Oi, maknanya apa tau? Dia kira nak mengamuk lah. Dia bukan ambil tahu pelajaran anak. Tak sedar diri pula tu. Ini grade C. Jadi Ustaz Ramli, maknanya dalam apa tu usaha kita nak jadi mak bapak ni, sebagusnya jadilah yang jenis grade A. Salah satu daripada sifat mak bapak jenis grade A ni, kita boleh katakan dia bersifat apa tau? Bersifat murabbi. Sebagai seorang ibu ayah ni, secara tak langsung automatik kita ni juga adalah murabbi. Dia kan kalau dalam sebagai perguruan kan, dia ada banyak istilahnya Ustaz Ramli kan. Dia ada muallim, dia ada muaddib, dia ada mudarris, dia ada mursyid dan dia ada juga murabbi. Dan murabbi ni kata ulama dia mesti kena ada 3 sifat. Kalau tidak, ya Rabbi. Gitu. Dia murabbi ni dia kena ada 3 sifat. Jadi ibu ayah tolong catat. Yang tolong catat ataupun tolong letak di ruangan komen boleh. Tolong letak di ruangan komen. Mungkin insya-Allah nanti Ustaz Ramli akan tengok komen-komen terpilih akan dipaparkan, akan dipertontonkan lah, di highlightkan nanti insya-Allah. Saya terlintas ternampak, saya bacalah mana sempat. Okey. 3 sifat seorang murabbi. Maknanya mak bapa, ayo 3 sifat ni saya juga kita hayati, ada tak pada kita. Pertama sekali, sifat murabbi ialah dia mesti seorang yang jenis apa? Menjaga disiplin orang yang dididik. Menjaga disiplin orang yang dididik. Nur Eliana, terima kasih jenis ibu bapa. Dia salin semua balik. Terima kasih banyak. Mana yang terlepas tadi boleh tonton semula apa konten isi yang telah saya wawarkan tadi. Okey. Jenis ibu ayah yang murabbi ni, pertama tadi saya sebut apa? Menjaga disiplin orang yang dididik. Disiplin ni merangkumi semualah. Maknanya dari sudut penjagaan masa, ketepatan waktu, kebersihan, image, penampilan. Dia sangat jaga nak pergi penuri. Seorang ayah, seorang ibu memastikan disiplin anak, kemas, menutup aurat. Janji nak jumpa pukul berapa itulah mesti ditepati. Disiplin, jaga. Esok subuh semayam jamaah, hujung minggu bawa pergi mana? Kalau kata anak tu, yalah kalau yang soft-soft dia lah, anak bawah umur tak boleh lagi pergi masjid kan waktu sekarang ni. Tapi tak apalah, disiplin dia sangat jaga. Itu nombor 1. Sifat murabbi yang kedua ialah senantiasa menasihati. Rajin menasihat. Seorang ibu ayah dia mesti ada sifat suka menasihat. Sebagaimana Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala sampai meletakkan dalam Quran ada surah, nama surah Luqman. Suka sangat menasihat anaknya. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, buat itu, buat ini, jangan itu, jangan ini. Menasihat. Ada setengah ulama tafsir, kata Imam Al-Qurtubi ada menyebutkan, Imam Al-Tabari menyebutkan,
mengapa Luqmanul Hakim kerap sangat dirakamkan Allah akan nasihat-nasihatnya, sebab ada di kalangan anaknya itu ada seorang ni perangai tak berapa senonoh sangat. Disebutkan ya, dia tak berapa senonoh sangat. Maknanya apa Ustaz? Seorang soleh pun anak belum tentu mengikut jejak bapa dia. Belum tentu. Dalam pisang standar adalah 1-2 biji yang buruk, yang tak elok gitu. Esah Miskam daripada Keluang Johor. Terima kasih clear ya. Alhamdulillah. Ini antara penonton setia ni kalau saya buat live sekalipun Ustaz Ramli. Ni terima kasih. Amar ni pun sama. Terima kasih. Memang ikut dia kuliah subuh, isyak, tengah malam. Tahu bila tidurnya tu. Ikut je kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu sifat yang kedua, iaitu suka menasihati. Luqmanul Hakim, anak dia seorang ada sikit perangai macam tu. Jadi dia menasihat, ya bunaya, wahai anak kesayanganku, wahai anak kesayanganku. Walaupun anaknya itu kadang-kadang orang panggil apa? Gangster besar Singapura. Anak Ustaz Ali. Dia menasihat. Itulah sifatnya. Dan yang ketiga, sifat seorang murabbi ialah mesti menyayangi, mesti sayang. Mesti dia kena ada rasa sayang. Dia kalau marah mesti atas dasar sayang, bukan kerana geram, malu ataupun rasa nak mengamuk, tidak. Dia sayang ni dia mesti mengiringi setiap waktu, ada atas rasa sayang. Maka bila kita sebut saja menyayangi, maka dia berkait dengan soal emosi anak. Tajuk kita fahami emosi anak. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan tentang rupanya dalam hidup kita ini kurniaan anak itu merupakan suatu bentuk perhiasan. Wan Zurida, terima kasih Ibu Tunggal bermacam dugaan membesarkan anak-anak ni. Ya, memang betul pun. Tambahan pula bila sendirian membesarkan anak-anak. Saya pernah jumpa Ustaz Ramli, ada seorang ibu tunggal, anak dia 12 orang. 12 orang. Mak dia tu ataupun ibunya itu ibu tunggal, bisnes, tapi inilah maknanya diceraikan. Anak 12, aduh ni. Jadi dia buat bisnes niaga pandan. Daun pandan. Sekarang dia punya pendapatan dia dengan hanya meniaga daun pandan tu, sekarang sebulan dia boleh dapat cecah 40,000 sebulan. Ini bukan biasa-biasa ni. Syarikat roti yang besar-besar tu, dia jadi supply daun pandan tu. Orang kek apa semua dengan dia. Anak dia kalau tak salah 2 orang je kot yang tak masuk U. Tu pun sebab sekolah menengah lagi. Yang lain semua universiti semua. Maknanya memang barakah betul. Jadi tidak ada alasan ya kalau ada di luar sana mengatakan anak saya tak berapa nak menjadilah sebab saya ditinggalkan suami, anak pula ramai, zaman Covid ni pula susah. Tak. Ada orang telah berjaya membuktikan walaupun tiada suami di sisi, dia mampu untuk membesarkan anak dia bukan setakat menjadi lagi. Hebat-hebat semuanya. Okey, baik. Ahmad Syami, terima kasih. Dalam situasi zaman sekarang, macam mana nak didik anak dan isteri ke arah hidup Islamik? Nampak isteri okey dah tu, nampak tu banyak pengaruh media, drama, TV, banyak cara bukan Islamik. Ya betul. Kita nak marahkan persekitaran pun tak boleh juga. Pasal kita memang berada dalam suasana ini sekalipun. Lalu apa yang boleh saya kongsikan? Saya nak sambung Ustaz Ramli ya. Baik, tuan-tuan para penonton, sambil-sambil saya berkongsi ni, kita nak juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakirin kerana sudi untuk membawakan kuliah malam ini, dan juga terima kasih kepada ramai di luar sana yang menjadi penyumbang-penyumbang kepada terbangun, terbina dan kelancaran untuk Sekolah Asyakirin ini. Jadi untuk itu saya juga nak wawarkan untuk jom sama-sama kita menyumbang untuk dana, sama ada untuk kita kata urusan pentadbiran, untuk nak maknanya nak memajukan lagi Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakirin ini demi masa depan anak-anak Muslim kita insya-Allah. Di nombor akaun yang telah pun tertera yang anda boleh sama-sama saksikan, anda bolehlah memberikan sumbangan seikhlas mungkin, kerana setiap sumbangan anda itu ramai anak murid, ramai pelajar yang menuntut ilmu, yang hafal Quran,
lalu mengamalkan Quran, mengajarkan pula orang lain, bayangkan dia menjadi pencen kubur kita nanti. Kita mungkin tak menghafal Quran dah, kita bukan hafiz, haf saja. Haf ya, separuh ya. Itu pun surah lazim ya, tak habis tu pun. Ina atau ina je ulang siang malam. Jadi kita ni taklah Quran tak hafal sampai habis. Bagilah sumbangan pada orang yang memperkasakan Quran ini. Mudah-mudahan pahala kita kalau tak lebih kurang pun nak dekat-dekat pun jadilah. Ya, insya-Allah. Baik, Ustaz Ramli dan semua para penonton sekalian. Okey, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga ada mengajarkan rupanya anak ini Allah Taala sifatkan ia sebagai perhiasan, sebagai perhiasan. Yang mana kalau kita dapat lihat dalam Al-Quran, para penonton semua, iaitu pada surah Ali Imran, ayat yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Saya bacakan sebahagian ayatnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dihiaskan, dijadikan perhiasan kepada manusia itu suka pada benda-benda yang diingini oleh nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-anak. Allah Ta'ala sifatkan manusia ini antara, ialah kalau sambung lagi tu banyak lagi lah. Emas, perak, perhiasan apa semua ni, wanita ni semua merupakan perhiasan. Lalu salah satu daripada perhiasan yang Allah Ta'ala sebutkan, zuyyina ataupun perhiasan itu, Allah sifatkan anak tu sebagai perhiasan. Baik, Ustaz Ramli dan para penonton semua, kalau kita lihat, perhiasan ini dia sekurang-kurangnya sikap kita terhadap perhiasan mesti kena ada tiga. Nampak tak? Tiga ya. 3 sikap kita terhadap perhiasan. 3 sikap kita terhadap perhiasan. Pertama sekali, dalam berhias, pertama, jangan pakai lebih-lebih. Jangan pakai lebih-lebih. Maknanya kalau orang panggil apa, nak pergi kenuri ke, nak pergi majlis apa sekalipun, kursus ke apa, nak keluarlah jumpa orang, pakai bedak sekadar. Pakai bedak tu seadanya. Jangan sampai kata Piramli tepung goma. Tepek no, takut orang tengok dah macam apa Pontianak sambal malam apa nama. Banyak sangat. Jadi pelajaran yang boleh kita ambil apa? Lipnya tu bersilau-silau. Jangan. Apa pelajarannya? Pertama, kalau perhiasan ni jangan pakai lebih-lebih. Maka kita dengan anak pun begitu. Iaitu sayangkan anak, jangan melampau sangat sayang. Over melebih-lebih sangat. Jangan sayangkan anak melampau. Segala yang diminta, segala yang dihajati, segala yang dia buat, kita bagaikan pejam mata kan. Buatlah, nak balik pun apa? Suka hati lah. Kan? Itu melampau nama dia. Mak bapak yang melampau sangat dalam soal manjakan anak, sayangkan anak. Akhirnya jadilah anak ustaz zalim. Tak ada tegur, tak ada nasihat, tak ada perbetulkan. Tak ada tegas, tak ada langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengan perhiasan, kalau yang pertama tadi jangan pakai lebih-lebih. Yang kedua, jangan tak pakai langsung. Jangan tak pakai langsung. Jangan. Kita orang lelaki-lelaki, adalah perhiasan kita seadanya lah. Bagi kita, orang masjid, orang surau, ustaz-ustaz, buah kopiah, perhiasan. Niatkan sunnah ikut Nabi, okey dapat pahala. Orang perempuan perhiasan, brooch, jangan tak pakai langsung. Ataupun daklah nampak kosong sangat. Lepas tu orang tengoklah suami, suami duit banyak, brooch pun tak beli. Kan korosang sikit, adalah gelang sikit, tak adalah. Jangan lebih-lebih sampai ke siku. Itu mami jarum. Sikit perhiasan boleh. Kan jangan sampai tak ada langsung. Jangan perhiasan tu tak langsung, tak cantik. Dia nampak tidak indah. Maka kita dengan anak-anak pun sama. Iaitu yang keduanya, jangan sampai tak bagi langsung kasih sayang pada anak-anak. Tak pernah peluk, tak pernah cium. Kerja menengking, ngamuk di rumah. Tak boleh macam tu. Saya nak kongsikan Ustaz Ramli dan para penonton semua.
peluk, cium anak, dia sangat mempengaruhi emosi terhadap anak-anak kita. Ada satu perkongsian menarik yang saya nak Ustaz, kongsikan. apa Ustaz tadi Ustaz? Peluk apa? Apa tadi? Peluk apa? Peluk dan cium. Peluk Peluk, dan cium. cium anak. Apa tu? Mak, itu terpulanglah. Tuan-tuan ikut pada waktu yang sesuai lah nak cium mak tu. Mak pada anak-anak tu lah. Okey. Ini yang cerita ni nak peluk cium si anak. Okey. Tengok ya. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya nak peluk, nak cium anak-anak, saya nak menzahirkan sayang pada anak-anak ni, which part? Pada bahagian mana yang paling bagus sekali? Dia cium mana-mana pun okey. Tapi di setiap point cium tu, dia ada dia punya kelebihan tersendiri. Contoh, kalau cium di bahagian kepala, di bahagian tengah. Kepala, di tengah-tengah kepala ni, okey, cium kat kepala anak kita itu lambang tanda kita berbangga dengan dia. Lambang kebanggaan kita terhadap dia. Cium pada dahi, tanda kita redha dan ikhlas membesarkan, mendidik, semua pada dia. Pada pipi, cium pada pipi, itu tanda rindu. Tanda rindu. Cium pada tangan, tanda kita kasih. Bagus juga Ustaz ya. Ada orang tanya, bukankah seorang anak yang patut cium tangan mak bapak? Betul. Memang itulah yang sewajarnya. Tetapi kalau tengok dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi juga pernah cium tangan orang lain. Nabi pernah cium tangan orang lain. Dalam dunia ni ada 3 orang yang bertuah, tangannya pernah dicium Rasulullah SAW. Tapi dalam kesempatan malam ni kita sebut 1 saja. Lagi 2 lain kali lah. Itu pun kalau Asyakiri jemput lagi. Iaitu tangan yang bertuah tersebut ialah tangan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, puteri Rasulullah SAW. Maknanya Nabi cium tangan anak tau. Nabi cium tangan anak. Orang kata sebab apa? Sebab Nabi nak mengajarkan dia zaman budaya Arab, kalau bapa cium tangan anak itu macam jatuh maruah lah. Bapa ini lambang macho, lambang apa lagi? Kegerunan pada anak-anak. Tiba cium tangan anak, aduh spoil. Dah, Nabi nak mengajar, cium tangan anak itu tanda sayang pada dia, kasih pada dia. Itu. Saya sendiri pun secara peribadi, Ustaz Hairul pun begitulah juga kan. Saya pun sama dengan anak perempuan saya, anak lelaki saya pun, saya cium tangan dia. Dia cium tangan kita, ya. Tapi sekali-sekala dia nak tidur cium tangan dia. Tanda sayang pada dia. Itu dapat membina kekuatan emosi. Tapi paling bahaya, pantang larang, jangan cium di bibir. Jangan. Tu dia boleh membikinkan current yang lain pula nanti. Bahaya ya. Habis Ustaz, kalau baby kadang kan dengan Elio dia semua tu cerita lah baby. Ni kalau anak tu dah start besar sikit, jangan bibir pula. Banyak lagi tempat lain yang ciumnya tu. Jangan cari penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap kita terhadap perhiasan. Yang ketiganya ialah mesti sesuai bila nak dipakai. Mesti sesuai bila nak dipakai. Ya, memang dia perhiasan, tapi tengok tempat, tengok keadaan lah. Takkanlah pergi snorkeling pakai telekung. Agak-agaklah brother. Awak nak pergi mandi sungai pakai serban. Orang tanya, Syekh, ente mau pergi mana pakai serban? Mau terjun mandi sungai. Pakai serban, dia kata, ini sunnah lah, sunnah. Nak bagi tahunya, sungai pun ada sunnahnya. Kau jangan mengarut sangat. Sungai pun ada sunnahnya pasal pakai serban. Jadi nak bagi tahu apa? Dengan anak-anak pun begitu. Didik, sayang sesuai pada keadaannya. Sesuai pada keadaan. Contohnya kalau anak tu dia kecil, masih lagi kecil. Maknanya pada tempoh itu sayang yang kita zahirkan tu dalam bentuk bermain-main, lompat-lompat, menyanyi-menyanyi dengan dia. Okeylah. Tapi kalau dia dah dewasa sikit, sayang pada dia masih lagi bermain-main ke? Tak dah. Dia lebih bersifat berkongsi perasaan, berkongsi pengalaman, apa lagi. Kalau lagi besar, kita dah mula boleh minta pandangan dia, minta idea dia. Itu cara zahirkan kasih sayang. Sesuai.
Takkan kalau anak umur 35, kita nak ajak dia main lompat-lompat lagi, naik Atromed hak masuk RM1 tu kan, token tu duk lompat lagi, takkan, tak kena, orang kata tak sihat bapak ni. Kan? Jadi maknanya kita sayang pada anak, jaga emosi anak sesuai dengan umur dia. Izinkanlah sikit, Ustaz Khairul Amri, ada orang putih dia kata, shower them with joy, assure them with attention, teach them to be positive, cultivate love, encourage openness. Mesti ramai tak faham kan? Sebenarnya aku pun tak faham juga. Maknanya apa? Shower them with joy. Maknanya hiaskan kehidupan dia itu dengan kegembiraan, keseronokan. Saya kira kalau anda dapat saksikan montaj yang dipertontonkan ataupun yang ditayangkan sebentar tadi di Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakiri ini pun tadi, ada kita nampak tadi aktiviti-aktiviti, ada permainan-permainannya yang sebenarnya permainan tu membina otak dan juga membentuk watak. Membina otak dan membentuk watak. Betul. Ada orang dia kata, ini Ustaz hantar sekolah apa ni, duk main-main, lukis-lukis. Tak mau. Kita ni ada belajar. Main-main semua tak mau. Hello brother, ini semua orang belajar ilmu tau, ilmu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata Imam Al-Ghazali, siapa-siapa yang menghalang anak-anak dari bermain, maknanya dia sedang menghalang dari kebijaksanaan. Kita raikan Hafsah, penonton kita, Hafsah Hanis, dia kata 3 sikap kita terhadap perhiasan, jangan pakai lebih-lebih, jangan tak pakai langsung, dan yang ketiga mesti sesuai bila nak dipakai. Terima kasih kerana sudi untuk mencatat semula di ruangan komen. Okey, jadi apa tadi saya sebut tadi apa? Maknanya seorang bapa atau ibu kalau dia tengok anak dia bermain, biarkan. Ataupun lagi bagusnya bimbinglah. Anak-anak dia belajar menerusi permainan. Kadang saya pernah pergi, saya tak mau sebutlah siapa kan, saya pernah pergi rumah satu orang sahabat ni, dinding penuh dengan lukisan, bukan lukisan, conteng penuh. Rupanya sahabat kita ni tanyakan dia pasal apa dia biar anak dia menconteng habis ni semua. Dia kata anak-anak ni memang itulah dia. Maknanya cara dia nak menzahirkan kreativiti dia macam tu. Tapi kalau boleh janganlah sampai seluruh rumah, di dalam bilik tidur dia aja. Biar dia nak berkarya begitu. Kan anak-anak ni dia khususnya kalau orang yang belajar psikologi, dia panggil apa? Anak yang jenis apa? Visual, auditory dan kinestetik kan. Anak-anak yang bersifat visual ni maknanya dia belajar banyak menerusi apa yang dia lihat, dia akan lebih suka banyak menconteng. Tuan-tuan janganlah marah buku-buku lama kertas kosong tu habis diconteng lah. Itu budak yang belajar menerusi visual. Ada anak jenis kalau study, belajar, suka dengar lagu. Kita kata kau ni belajar ke berkhayal dengar lagu ni? Tak. Mak ayah jangan marah ya. Memang itu cara dia belajar. Saya ingat Ustaz Khairul Amri ada kawan-kawan kan. Kita ada kawan-kawan kita yang memang jenis belajar dia macam tu. Dia kata aku kalau study sunyi, dengan aku sunyi sekejap lagi tidur. Aku kena dengar sikit lagu-lagu apa. Dia kena dengar lagu. Sahabat kita Ustaz Don pun dia kata dia kalau dulu zaman study dia kata dia kena dengar Linkin Park. Walaupun dengar hadis dia. Jenis orang macam tu dia ada cara dia. Ada anak jenis kinestetik. Kinestetik ni maknanya dia jenis belajar tu dengan cara dia mesti kena menulis, dia kena ada pergerakan. Ahmad Syami dia kata taekwondo, silat, memanah, berkuda. Aktiviti Sekolah Integrasi Tahfiz Asyakiri banyak kesan baik pada emosi dan pembinaan sasiah. Teruskan usaha yang baik. Bagus. Ini memang di Asyakiri sendiri saya perhatikan memang ada aktiviti-aktiviti ni sebab kalau anda nanti di hujung saya akan kongsikanlah ya. Anak-anak kita ni dia ada 5 unsur yang perlu dimantapkan, yang perlu diperhebatkan, yang perlu diperkasakan. 5 unsur. Di mana 5 unsur ni, ya. Nak tanya Ustaz, tadi poin kedua tu, kalau kes anak dah dewasa, lambatlah kita engage emosi, dia ada gap. Tiba-tiba mak ayah nak engage balik.
nak peluk, cium sayang, tapi dia balu, dia kepit tubuh dia mengelak. So apa teknik Ustaz yang terbaik untuk ngam balik dengan anak tu? Ya. Ada satu teknik mudahlah untuk nak diingat. Dia panggil 3 am, 3 am. Kan 3 am ni apa dia? Pertama salam, kedua kalam, ketiga to'am. Ni bahasa Arab lah. Salam, to'am, kalam. Kan? Pertama salam. Salam tu sama ada salaman tangan ni. Yang kedua ataupun memberi salam. Yang keduanya ialah iaitu dengan kalam, berbual-bual. Berbual-bual ni ada setengah anak-anak, ya kita fahamlah mungkin dulu belum lagi didedahkan dengan ilmu parenting. Jadi banyak perkara kita terlepas pandang. Jadi saya kira belum terlambat. Mak ayah kalau kata mungkin anak tu dah rasa janggal sikit, nak pegang dia, nak sentuh dia, nak peluk pun dia rasa lain. Tak apa, belum terlewat. Apa boleh kita buat? Kalau tak dapat nak salam, kita boleh kalam. Ya, kalam. Kalam ni maknanya kita banyakkan berbual dengan dia. Banyakkan berbual. Kalau dia dah belajar universiti, tanya dia macam mana pelajaran, banding dengan sekolah menengah dulu, macam mana dugaan dia. Dan bagi saya begini, Ustaz Ramli ya, mak bapak yang cemerlang ataupun mak bapak yang bagus ialah mak bapak yang menjadi tempat luahan anak-anak. Ataupun anak-anak lebih selesa nak berkongsi dengan mak bapak dia berbanding dia berkongsi di Facebook ataupun kawan-kawan dia yang lain. Budak sekarang banyak cerita dekat dindingnya, wall. Facebook boring lah, benci lah, nyampah lah, semua Facebook. Ramai pula like pula tu. Dia tak cerita kat mak ayah dia, dia tahu kalau cerita nanti kena balik, kena mengamuk kan. Jadi saya cadang begini, iaitu kita banyakkan kalam, banyakkan berbual dengan dia, sembang dengan dia. Sekali-sekali tengok dia tengok movie. Apa movie yang dia tengok, kita layan lah sekejap. Sembang lah, kadang kita bukan tahu apa hujung pangkal cerita tu, tanya je lah. Apasal dia boleh mati ya? Apasal dia mati? Tadi dia tu ni kena pukul dengan yang jahat tadi semua. Oh ya ke? Menjiwai, kalam. Yang ketiganya to'am. To'am ni maknanya makan. Mak ayah sekali-sekala rapatkan hubungan dengan anak-anak iaitu dengan to'am. To'am ni maknanya makan. Makan yang macam mana? Sama ada dimasak sendiri, saya kira itu lebih repo. Itu lebih bagus. Engage dengan anak-anak. Hari ni ayah masak hari ni ya. Ikan kembung goreng, siram kicap sikit atas tu. Ini je lah bapak kau. Bapak korang ni je lah yang paling champion pun. Ni je lah boleh masak. Tak apalah. Dia jadi seronok. Anak tu dia akan rasa air tangan bapak. Walau tak dapat peluk cium pun, dapat rasa air tangan ayah pun okey lah kan. Dan juga air tangan ibu. Kadang ada setengah ibu-ibu dia rasa dia dah jauh renggang dengan anak-anak. Tapi jangan risau wahai ibu, tak apa, masakkan untuk anak-anak. Tahu apa kegemaran anak. Anak suka makan samyang. Aduh, pedih perut. Pedah. Tak tahulah yang bersesuaian lah masakkan apa-apa kan. Jadi itu bagus tu. Saya kira maknanya dia boleh mendekatkan hubungan dia dengan anak-anak walaupun tak dapat bersentuhan, ada lagi kaedah-kaedah lain. Begitu Ustaz. Ustaz, satu lagi, isu anak yang kita tengok, isu sekarang bukan macam isu dulu Ustaz, agak terkawal. Tentang emosi sungsang, tentang free thinking. Cabaran anak zaman sekarang dia agak mencabar dia punya isunya tu. So kalau macam emosi-emosi yang bukan normal, macam sebut contohnya macam emosi sungsang ataupun emosi yang berfikir terlalu out the box sampai boleh petikaikan nilai agama. Jadi mak ayah, sebab anak ada pengalaman Ustaz, pengalaman ada kuliah tu, parent tu mengadu yang begitulah, kes-kes macam tu. Jadi memang jujur waktu tu tak tahu nak respon apa sangat lah Ustaz. Jadi Ustaz rasa macam mana Ustaz untuk isu ni? Ya, gini Ustaz, dia sebenarnya dalam zaman sekarang ini, dulu capaian ilmu hanya tertumpu pada guru-guru. Pada guru-guru saja. Maknanya kalau kita kan
sama ada guru ataupun buku lah dulu, tapi buku kadang malas baca, tunggu apa yang cikgu ajar ya. Tapi sekarang capaian ilmu bukan hanya tertumpu pada guru saja. Dia boleh capai satu-satu ilmu pahaman dengan melalui banyak cabang-cabang dan platform. Contoh macam kita sekarang ada yang menuntun menerusi Facebook sekarang ni. Jadi maknanya dia tak perlu lagi nak harapkan guru dia saja. Dia boleh dapat menerusi platform Facebook ataupun apa sajalah live kan. Ada Google Meet lah, ada macam-macam hari ni kan. Jadi ataupun YouTube. Jadi maknanya sebagai mak bapak, benda ini adalah benda yang bersifat jangka masa panjang. Dia nak kena pantau, sentiasa kena pantau. Pantau ni sama ada dia sendiri duk tengok setiap masa, dia pun juga mak bapak pun ada juga, Facebook pun ada. Tapi face to face pun kena ada juga. Maknanya kena banyak berbual lah, komunikasi dengan anak-anak ni mesti kena ada. Walau sibuk macam mana pun. Kadang-kadang dalam sembang-sembang tu kita akan dapat trace, kita akan dapat kesan. Anak aku ni lain macam soalan dia ni, lain macam dia ni. Mana dia dapat tahu ni, mana dia dapat belajar ni. Jadi ibu ayah lah yang perlu untuk bimbing dia balik. Mak ayah kena ambil tahu benda ni semua. Ada satu pandangan yang boleh saya kongsikan. Syekh Nasirul Wan ada menyebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Kata beliau, didiklah anak-anak kalian supaya pelihara diri daripada 4 perkara. Pelihara anak-anak kalian semua daripada 4 perkara, dia kata Syekh Nasirul Wan dalam Tarbiyatul Aulad, kata beliau. Dia kata pertama sekali, jangan ajar anak berbohong. Jangan ajar anak berbohong, menipu. Ini agak sukar Ustaz ya. Pasal kita pun kadang-kadang ada benda kita nak cuba elak. Tapi dalam masa yang sama anak kita meniru benda tu. Ada orang datang ke rumah nak jumpa kita. Kita beritahu dia, kata bilang bapak tak ada. Lepas tu anak tu pula jenis anak nuju 4 belalang. Bapak bilang bapak tak ada. Jenuh. Bapak begitu kata bapak tak ada. Habis siapa yang cakap? Bapak cakap bapak tak ada. Padahal bapak dalam rumah duk menyorok. Ajar anak menipu. Kan. Jadi macam mana tu? Jadi kita kata Syekh Nasirul Wan kata, pertama jangan ajar anak berbohong. Nanti kalau mama tanya, cakap tau, papa ni apa itu ini. Ajar anak bohong. Bapak tipu Ni bukan tipu lah. Ini apa tu? Apa. Jadi dalam tak sedar tu, kata Syekh Nasirul Wan, jangan ajar anak bohong. Nanti kita bimbang, dia pula akan belajar benda yang sama. Beritahu kakak, beritahu abang, jangan beritahu abah ya. Nampak? Dia mengikut benda yang sama. Memang orang kata susah macam tu Ustaz. Memanglah mendidik anak ni memang proses jangka masa panjang. Pertama sekali. Yang kedua, jangan ajar anak mencuri. Jangan ajar anak mencuri. Anak dengan bapak pergi masjid, turun di tangga masjid, bapak tengok, aduh selipar aku mana pula, siapa pula yang curi ni. Dia geram, dia bengang, dia suruh anak dia, Long, kau nampak selipar yang ujung tangga tu, kau pergi ambil selipar tu. Abah, itu kan selipar orang. Ambil je lah. Habis selipar apa orang dah ambil, takkan kita boleh ambil yang orang pula. Ambil je selipar orang tu. Nanti pandai-pandai dia lah. Ajar anak mencuri. Bahaya tu. Ada sekali tu saya ceramah di Perak Ustaz. Kesian jemaah. Saya ceramah dekat hotel masa tu. Habis kuliah, habis ceramah ataupun kita kata macam perdana lah, ceramah perdana malam tu di hotel tu. Habis ceramah. Kesian MC tu maklumkan, dia kata ada seorang audience kita ni, dia punya kereta dia ada tak hilang, bateri hilang. Bateri kereta hilang. Kereta wajar tu, tak silap, hilang bateri. Ya Allah, korang ni betul lah, bateri pun nak curi lah. Dia curi bateri tu. Lepas tu dia orang ni dia orang macam Rio hotel pun mestilah nak jaga nama baik dia kan. Orang takut lepas ni nak pergi hotel tu hilang pula bateri kereta kita nanti. Jadi kisahnya dia orang check balik menerusi apa orang panggil, apa Ustaz panggil apa? CCTV. Check dengan CCTV Ustaz, apa jadi? Bila dia orang check dengan CCTV, dia orang dapat nampak kelibat
Tiga orang. Tiga orang kelibat. Sama-sama nampak. Yang dia orang dapat lalas kali lah, panjang cerita lah, lepas tu dapat tangkap semualah. Apa ni, mak tukang jaga ni cover line, jaga line. Cover line. Tengok kalau ada orang nampak. Anak beranak. Ulurkan spana. Bapa tukang curi. Ini namanya apa yang penting? Kerjasama. Kerjasama apanya buat benda mengarut. Itulah kisahnya. Maknanya jangan ajar anak curi. Bayangkan ya, sekejap ya. Sekejap ya, dia curi bateri. Dah sampai tak ada duit sangat dah kot. Bateri pun dia curi ya. Bukan bateri everyday ni, energizer. Ambil bateri Pentec tak apa lagi, bateri kereta. Sial kawan. Lengung dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, larang anak daripada mencaci maki dan mencarut. Didik anak kita, jangan duk mencaci maki, mencarut walaupun ada satu keadaan tu dia benci sangat. Kadang anak kita ni ada satu benda tu dia tak suka. Lalu dia nak menzahirkan ketidaksukaan dia itu, dia maki, dia mencarut, dia samakan dengan binatang. Tak boleh. Ajar anak jangan macam tu. Itu malam saya dengar itu kat taman lah, kat taman permainan. Budak tu kecil lagi, pelat. Dia marahkan kawan dia kot. Dia kata, Abi. Budak tu pun balik, kau pun Abi. Abi apa? Rupa dia nak kata bab satu tu lah, binatang tu, kerbau pendek tu. Dah, maknanya pelat pun nak kata ke orang bab satu tu, khinzir tu. Aduh, macam lah tuan-tuan. Jadi kadang bila jadi macam tu, kita terfikir jugalah mana bapak dia ni. Bapak tak marah kan, anak kecil-kecil lagi dia pandai menyamuk ke orang binatang. Itu yang ketiga. Termasuklah mencaci maki, mencarut semua ya, jangan. Jadi kita didik anak-anak kita, kalau nampak dia kadang budak ni tak salah juga Ustaz. Dia terikut, dia tengok kawan dia sebut, dia maki, sebut benda dalam seluar semua ni, dia terikut dan dia rasa benda tu menyeronokkan, mendatangkan rasa gembira bagi dia seronok, lalu dia buat tak ada dia tanya dah elok tak elok. Yang keempat, kata Syekh Nasrullah lagi, dia kata jangan ajar anak tiru benda-benda yang tidak baik. Jangan ajar anak tiru benda yang tidak baik. Sebab itu kalau di TV ataupun di drama atau filem, dia dah letakkan siap-siap dah parental guidance, dia panggil bimbingan ibu bapa diperlukan. Ataupun maknanya dia betul siap-siap dah, dalam filem ni mungkin ada unsur syirik. Filem ni mungkin ada unsur ganas, seram yang melampau. 18 tahun you ke apa. Dia kan yang biasa tu. Bagus tu, maknanya bagus untuk kita mak bapak, maknanya sepanjang filem drama tu berlangsung kita kena bagi tahu. Dia pukul habis mak dia semua, itu perbuatan yang kadang dia nak bagi tahu ini sifat anak derhaka. Lalu anak kita tengok, boleh pukul mak, boleh. Kita ni kena betulkan balik Jangan buat macam tu. Abang tu sebab dia tak semayang, abang tu sebab dia tak dengar cakap Allah, tu yang dia macam tu. Jadi maknanya menjelaskan, membimbing supaya dia tidak meniru benda tak elok. Kadang kita takut kita samsin ni kan. Lu ingat lu gua letih. Gua ni gua apa? Ini gua lain. Tu masalah tu jadi ni. Jadi begitu juga. Kalau anak-anak kita ada entah soalan-soalan entah apa-apa, Allah ni kat mana, malaikat tu macam mana semua, bagi saya dalam hal ni mak bapak pun ada ilmu. Tidak, dia jadi krik-krik. Bapak pun tak boleh nak jawab, tintong, pening juga. Jadi penjelaskan. Jadi saya kira ilmu penting. Ada anak tu, dia tanya bapak dia tanya, asal bapak dia marah, tak boleh tidur dah dengan adik perempuan. Abang laki-laki, adik perempuan kena tidur asing. Apa pula tak boleh tidur sekali? Kenapa tak boleh tidur sekali? Bapak dia kata, abang kan dah besar, mana boleh tidur sekali? Abang dia jawab balik, habis tu abah dengan mama kan besar, kenapa tidur sekali? Jadi mak bapak pun kena ada ilmu juga nak jawab soalan-soalan zaman ni. Dr. WeChat, Dr. TikTok sekarang ni. Wallahualam.
Ustaz, kalau untuk budak yang terlalu pendiam, dia berahsia, dia ada buat benda yang mungkin tak baik, nampak perubahan sikap dia tapi jenis tak share. Kalau share pun dia mungkin menipu, dia buat hela. So macam mana Ustaz yang terbaik untuk anak yang terlalu pendam perasaan? Okey, ada satu perkongsian yang boleh saya kongsikan ya dengan semua para penonton semua. Anak-anak ni kalau kita lihat pada tajuk kita kali ini iaitu tentang fahami emosi anak ya. Ada sesetengah anak-anak ni dia mengalami kecederaan emosi. Ya. Dia mengalami kecederaan emosi dalam diam. Dia kalau cedera lutut, cedera kaki, ada ubat, ada sapu minyak gamat, apa ubat yang patutlah esok lusa, minggu depan dah mungkin sembuh luka tu. Tapi Ustaz, bahayanya kecederaan emosi ni, dia secara diam itu lebih berbahaya. Berbahaya sungguh. Saya nak kongsikan kepada para penonton semua, ada 6 tanda-tanda, banyak tips malam ni Ustaz ya. Alhamdulillah. Menarik Ustaz. 5 ni 6 pula tak tahulah berasaplah penonton kita ni. Saya nak kongsikan ada 6 tanda-tanda seorang anak itu mengalami kecederaan emosi. Dia pasal benda dalam, emosi kan, dia benda dalam kan, nampak cedera di kaki, di siku tu nampak. Ni cedera di dalam emosinya itu. Lalu mak ayah kena alert, kena concern benda ini. Apakah tanda-tanda seorang anak tu mengalami kecederaan emosi secara diam? Pertama sekali, dia takut yang teramat pada mak bapak sendiri. Mak ayah sendiri pun dia jadi takut. Dia jadi takut, menggigit. Kan? Mungkin salah seorang lah. Ayah dia panggil, dia jadi takut. Dia takut sangat. Dia takut sangat. Maknanya mungkin ada satu benda yang menyebabkan dia tercedera hati dia. Kita baling mainan dia, hempas barang dia, kita tengking dia depan kawan-kawan dia, memalukan dia, kita jerkah, kita pekik kuat-kuat sampai jiran sebelah pun dengar, sampai anak jiran pun tanya, kau kenapa, bapak kau kenapa marah kau semalam? Dia tercedera emosi dia. Tapi dia diam sebab dia takut kalau dia bersuara, dia kena lagi. Maka dia ambil jalan, dia diam je lah. Pertama sekali, dia takut yang teramat pada mak bapak sendiri. Itu yang pertama. Tolong mak ayah kena kesan benda ni. Yang keduanya, tanda anak sedang tercedera emosi dia ialah selalu bagi tahu orang lain yang dia benci mak bapak dia. Dia bagi tahu orang lain dan dia tak rasa segan silu nak bagi tahu orang bahawa dia benci pada mak bapak dia sendiri. Dia benci. Dulu pernah lah Ustaz, kita ada buat kursus, kita buat program dengan golongan anak-anak asnaf apa ni kan, di satu negeri lah. Dan dalam program tu kita ada ruangan dalam borang tu, kita minta dia tuliskan maknanya apakah cita-cita dia. Dalam ramai yang nak jadi doktor, yang nak jadi bomba, nak jadi polis, nak jadi cikgu, nak jadi ustaz, nak jadi imam semua, ada seorang tu cita-cita dia nak mati tahun depan. Dia tulis dia nak mati. Dia nak mati tahun depan. Kita pun tengok ada nama, kita pun panggil lah pelajar ataupun peserta tu, panggil dan kita pun sembang lah. Kita slow talk lah dengan dia kan, apa benda ni, kenapa sampai tulis macam ni. Dia kalau budak kecil tu tak tahulah kot dia main ikut kawan ke apa. Ni kalau dah besar ni memang dia sendirilah tu yang tulis tu. Dia kata, tanya dia kenapa kata sampai nak mati tahun depan ni. Dia kata sebenarnya saya benci mak bapak saya. Saya benci mak bapak saya. Mak bapak saya selalu gaduh depan saya. Ayah saya selalu pukul mak saya. Kan? Lepas tu mak saya pun ada laki-laki lain datang ambil pergi kerja. Kadang-kadang sampai lewat malam baru balik. Mak dah lama tak masak. Jadi nampak tak Ustaz? Bila keadaan ini dia menjadikan anak-anak tercedera emosi dia. Dia jadi tidak lagi segan untuk nak bagi tahu orang bahawa dia benci mak bapak dia. Dia tak ada rasa segan.
dia tak ada rasa bersalah sekalipun. Orang yang melahirkan, yang membesarkan, dia tak ada rasa malu sebab dia dah tercedera emosi dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah tanda anak sedang dalam kecederaan emosi. Yang ketiganya ialah dia nampak kurang matang berbanding anak-anak yang sebaya dengan dia. Saya ulang sekali lagi. Dia nampak kurang matang nak dibandingkan dengan anak-anak yang sebaya dengan dia. Dia kurang matang sikit. Maknanya kita panggil apa ya? Baby in the big body. Apa nama? Dia body dia big tapi dia macam baby lagi. Cepat nak merajuk, kecil punya hal pun nak terasa hati. Lepas tu dia macam kena Ustaz, dia jadi sembang pun macam masih lagi keanak-anakan. Dia tak ada mature tu, tak ada. Kalau nak buat satu tindakan tu dia buat, dia tak fikir dah kalau aku buat ni nanti jiran marah, kalau aku buat macam ni nanti mak bapak aku malu. Tak ada. Dia tangan tu lambat. Ini tanda-tanda ni mak ayah kena ambil tahu. Tanda-tanda anak yang sedang mengalami kecederaan emosi. Sebab apa? Dia tak mendapat kasih sayang yang sepatutnya. Maka pembesaran emosi dia tu berlaku secara tidak normal. Ini masalah ni. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah tanda-tanda anak sedang mengalami kecederaan emosi. Dia boleh apa tau? Tiba-tiba berlaku perubahan mendadak pada percakapan. Maksudnya macam ni. Bila dia bercakap tu, tiba-tiba boleh jadi gagap. Tiba-tiba dia boleh jadi gagap. Waktu lain sembang elok. Tiba-tiba bila dia bercakap tu dia ada gagap sikit. Khususnya bila bercakap tentang parent, tentang mak bapak dia. Mungkin dia ada gagap. Ayah kerja apa? Ayah ada lambat. Kalau tanya apa kartun kegemaran, Boy Kuasa 5, Ejen Ali. Semua disebut watak bapa tu abah kebenaran. Semua dia tahu, Papa Zola, semua dia tahu. Tapi bila dia lancar bila dia cakap. Tapi bila sebut pasal ayah, tiba dia ada gagap. Ayah, dia ramai gagap. Tu ada something tu di situ tu. Kita pernah jumpa Ustaz, kadang anak-anak ni kalau tanya pada dia tentang mak ayah dia, bersinar muka dia. Ayah saya suka bawa jalan-jalan pergi pantai, mandi laut, mandi swimming pool. Mama pun sama juga, mama pun swim, tapi mama kalau swim tak timbul-timbul. Macam tu kan. Jadi maknanya dia seronok, maknanya persekitaran rumah dia tu menggembirakan. Tapi kalau anak sebut pasal mak ke ayah, dia ada gagap sikit, dalam percakapan tu tanda-tanda tu dia tercedera emosi dia, ada sesuatu yang dia pendam. Itu yang keempat. Yang kelimanya ialah, boleh Ustaz ada masa lagi Boleh. Yang kelima ialah berubah perangai secara tiba-tiba. Macam contoh tiba-tiba jadi pendiam tanpa sebab. Mungkin dia seorang yang ceria sebelum ni di sekolah dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp ke apa, dia ceria punya orang. Tapi tiba-tiba dia boleh jadi pendiam. Dia tak nak sembang orang. Tiba-tiba boleh hempah barang seorang-seorang, dia mengamuk. Berubah mendadak. Mungkin ada peristiwa yang berlaku pada dia menyebabkan tercedera emosi dia. Dia dimalukan oleh siapa-siapa. Mungkin? Itu yang kelima. Yang keenam, dia sebenarnya Ustaz, ini pun boleh dikaitkan juga dengan cyberbully yang kena bully dalam bentuk maya. Maknanya netizen kecam dia, burukkan dia. Boleh jadi. Sampai dia bukan setakat left group lah, tutup terus Facebook tu, ada jadi. Yang keenam, tanda-tanda emosi anak itu tercedera ialah prestasi dalam kelas dia itu boleh jadi merosot dengan tiba-tiba. Mau taknya, dia tak dapat nak bagi penumpuan fokus yang baik dalam kelas. Sebab dia banyak imbauan yang tak berapa nak seronok. Dia duduk terkenang, dia duduk terbayang. Kadang-kadang sampai ada anak tu, waktu di sekolah lah dia punya heaven. Orang panggil heaven. Maknanya waktu yang paling menggembirakan adalah di sekolah. Datang saja musim cuti sekolah, dia dah mula rasa tension. Aduh, cuti lagi. Dia tak rasa lagi rumah dia tu bagaikan syurga. Tidak lagi.
rumah dia tu satu tempat yang menyakitkan hati dia, dan pelajaran dia pun makin merosot. Sebab apa? Di rumah nak belajar mungkin dia tak tahu ada benda tak kena. Di sekolah pula dia tak dapat bagi tumpuan dalam kelas dan macam-macam lagi lah. 6 tanda-tanda anak emosinya tercedera. Ustaz, Allah Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Memang best Ustaz. Tip mana Ustaz dapat tip-tip semua ni Ustaz? Spontan ke apa Ustaz? Yang orang sikit. Subhanallah. Jadi untuk kesimpulan Ustaz, apa yang Ustaz boleh bagi secara kesimpulan dan nasihat terakhir tentang topik kita pada malam ini, fahami emosi anak. Untuk akhirnya Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Ustaz Ramli dan semua rakan-rakan penonton, sebelum saya terus ke kesimpulan, saya nak wawarkan sekali lagi, jom sama-sama kita malam ini kita punya live. Kita telah pun dibawakan oleh Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakirin, dan saya juga nak mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh para penyumbang-penyumbang yang tidak jemu-jemu, sama ada memberikan sumbangan dalam pelbagai bentuk lah kepada Asyakirin ini, dan kita doakan seluruh para guru dan pelajar-pelajar pentadbir semua mendapat keberkatan perjuangan mereka mengimarahkan Al-Quran di muka bumi Allah ini. Dan untuk itu, bagi menjayakan usaha ini, jom sama-sama kita menyumbang ke nombor akaun bank muamalat yang tertera pada skrin anda, sama ada telefon, laptop, di mana sajalah anda dapat tonton ini. Nombor telah pun tertera di situ. Jom kita menyumbang. Semoga Allah memberkati setiap sumbangan anda semua, insya-Allah ya. Okey, sebagai kesimpulan, para penonton semua, manusia ini dia sekurang-kurangnya dia ada 5 unsur utama. 5 unsur utama. Nak habis-habis pun ada lagi 5. Baik Ustaz. Tapi tak apalah, ringkas-ringkas lah. Dia kata Ustaz ni malam dah lewat dah ni. Okeylah. 5 unsur utama. Pertama sekali disebut sebagai unsur spiritual ataupun unsur agama. Unsur agama ya. Jadi sebagai mak bapak, unsur agama ini perlu dibangunkan. Macam mana nak bangunkan unsur agama ini? Dia sebab badan kita ni dia macam perlukan makanan. Jadi setiap unsur tu dia ada makanan dia. Badan kalau tak diberikan makan, lemah dan boleh sampai meninggal, mati. Maka unsur ini pun sama, dia perlukan makanan-makanan dia. Pertama sekali unsur spiritual. Apa makanan spiritual? Solat, Al-Quran, zikir, nasihat, segala yang boleh membangunkan rohani. Istighfar, itu kena dilazimkan. Hatta di Asyakirin sendiri pun ada rutin-rutin solatnya, Qurannya, zikirnya. Bagus, itu yang pertama. Yang keduanya adalah unsur nafsu. Unsur nafsu ni adalah unsur apa? Unsur liar dalam hati seseorang. Orang kutuk, rasa nak balas balik, rasa nak hentam balik. Rasa marah, nak zahirkan, melampiaskan marah itu dengan nak buat itu, nak buat ini. Itu nafsu. Tengok benda yang kita suka, rasa nak walaupun tak boleh. Nak juga. Lalu macam mana, apa makanan nafsu? Iaitu mendidik supaya tawaduk. Kalau orang tasawuf ajar, anak-anak kita ni kalau nak didik nafsu dia, suruh dia buat benda-benda yang kotor. Basuh kasut, susun kasut, sapu sampah, buang sampah. Benda-benda yang boleh orang panggil apa, downgrade kan dia. Macam seolah benda-benda kotor. Baik itu Rasulullah SAW dibesarkan di kampung. Bila kampung suasananya lebih tawaduk, merendah diri sikit. Itu mendidik nafsu. Yang ketiganya, unsur yang ketiga ialah unsur akal. Unsur akal. Apa unsur akal yang diperlukan ataupun makanan akal? Membaca, pengalaman, nasihat, teguran. Itulah unsur akal. Akal ni perlu dilatih sentiasa. Bacaan, tak kisah bacaan Quran, bacaan apa, dia dapat merangsang. Itu yang keberapa? Yang keempat lupa dah sebut. 3, 4 kot Dan yang kelima, iaitu unsur yang kelimanya ialah unsur apa? Siapa tahu?
Baru 3 lah Ustaz. Sorry. Yang 3. Yang keempat, unsur Allahumma salli ala Muhammad. Unsur fizikal. Unsur fizikal, tubuh badan. Apa yang diperlukan? Makanan tubuh badan ni apa dia? Bukan nasi, mi apa tu saja. Badan ni dia perlukan aktiviti. Anak-anak kalau tak ada aktiviti, macam-macam masalah akan timbul. Ada satu tahfiz, saya tak mau sebutlah tahfiz mana, tapi ada satu kejadian di sebuah tahfiz yang mana asalnya dia ada co-curriculum ni lah, aktiviti lah, dia ada bersilat, dia ada macam-macam, memanah semua, taekwondo apa semua ada. Tapi menyebabkan ada di kalangan pelajar tu dia punya keputusan agak kurang memberangsangkan. Akhirnya pihak sekolah pun buat keputusan untuk mentiadakan co-curriculum ni. Maknanya bukan tiada, maknanya dikurangkan. Kalau seminggu tu berapa kali, seminggu jadi sekejap sangat. Masa tu dia tak mau banyak-banyak. Dia kata ni banyak buang masa. Akhirnya apa jadi Ustaz? Kes buli meningkat. Habis loker almari pecah. Pasal apa? Budak tu dia tak ada benda nak ditumbuk. Badan ni dia nakkan pergerakan. Lalu fitrah pergerakan tu bila dibatasi dengan tak ada apa-apa, dia mula nak cari pasal dengan orang. Suka sangat bully, tumbuk orang kan. Pergi masuk taekwondo. Pergi. Sesuai lah. Itu kehendak badan. Stres. Stres tak ada aktiviti. Stres. Ya, dia tak ada aktiviti, dia tension, dia stres. Jadi dia nakkan pergerakan, dia nak bergerak, beraktiviti. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, itulah dia unsur yang menjadi tajuk kita malam ni, iaitu unsur emosi. Emosi ni unsur yang makanan dia bersifat apa? Kasih sayang, kemaafan, tolak ansur, rasa berterima kasih, bersabar pada ujian. Itulah makanan bagi emosi. Anak, apa dia minta, jangan terus bagi. Jangan terus bagi apa dia nak. Sebab kita sedang mendidik dia emosi, sabar. Dia anak kalau tak, apa minta terus dapat, sekali bila tak dapat, dia akan jadi tantrum. Dia jadi mengamuk, dia akan marah tak tentu pasal. Dia mungkin, ada orang kata, Ustaz, anak saya dia nak mainan. Selagi saya tak bagi, selagi tu dia duduk menjerit. Tak apa. Percayalah, lama kelamaan menjeritnya itu, dia punya nak ngamuk-ngamuk tu akan mengurang lama-lama. Letih dia nak mengamuk pun. Last sekali dia dapat simpulkan bahawa dalam hidup ni tak semua benda yang aku nak senang-senang boleh dapat. Kalau saya sendiri Ustaz, kalau anak sendiri, kalau dengan anak-anak, apa anak nak, anak bagi. Saya bagi. Para penonton semua, saya akan bagi. Dengan syarat. Syarat dulu. Dia kata, ya nak mandi swimming pool. Boleh? Syarat baca Iqra, buat matematik, tulis jawi ke ataupun baca buku dulu, baru boleh. Apa pelajaran dia? Dalam hidup, apa yang kita nak bukan semudah itu. Ada bayaran dia. Kena usaha dulu, baru dapat. Saya kira Ustaz, kalau itulah kita punya pendekatan, insya-Allah anak-anak kita akan dewasa sebagai seorang anak yang matang dan akhirnya menjadi qurrata a'yun lah, orang panggil apa, penyejuk di mata, penenang di hati kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail di atas segala perkongsian diberikan. Untuk maklumat, Ustaz Ilyas ni dulu pernah jadi guru kami Ustaz. Tahun berapa Ustaz? Lama dah. Ana masa tu baru balik Mesir tu Ustaz. Allah. Ustaz bagi motivasi kat pelajar-pelajar kami. So banyak jasa Ustaz pada sekolah kami dan Ustaz sekali lagi masih lagi memberikan komitmen untuk berkongsi pada kami semua. Mudah-mudahan pada malam ini apa yang dikongsikan penuh dengan bermanfaat insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua ibu ayah yang menonton, yang setia menunggu sampai akhir program dan juga kepada semua para penyumbang. Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas segala komitmen yang diberikan. Mudah-mudahan Allah jualah yang dapat membalas insya-Allah. Jadi itu saja Ustaz. Akan datang kita boleh jemput lagi Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz jemput Ustaz. Berapa kali Ana follow up PA. Ustaz punya jadual tu penuh lah. Susah dia. Susah nak jemput Ustaz ni.
Jadi insya-Allah kita kalau ada kesempatan kita akan berkongsi lagi insya-Allah. Jadi itu saja yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang lemah itu daripada kami sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.